Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5 So cikgu nak sambung soalan SMKA ni lah, soalan 6 hingga 10. So kita tengok soalan yang pertama. Okey. Hadif menyertai pertandingan roket air yang diadakan di peringkat sekolah sempena Minggu Sains Matematik. Okey, roket air tersebut dilancarkan pada ketinggian 15 meter. So graf fungsi, so dekat sini kita ada graf fungsi. So cikgu tengok graf fungsi ni. Okey, sorry pen cikgu tak fungsi pula. Okey, so kita ada graf fungsi dekat sini. Y sama dengan 15 tambah 2x tolak x kuasa 2 mewakili pergerakan roket tersebut. Okey, paksi Y mewakili jarak. So paksi Y ni adalah jarak lah. Okey, dalam meter, dan paksi X ialah masa. So X ni ialah masa. Okey, jadual 1 menunjukkan jarak dan masa bagi pergerakan roket air yang dilancarkan. Okey, so dia dah bagi jadual pada kita. Okey, dengan menggunakan skala 2 cm 2 unit pada paksi Y. Okey, plotkan semua titik pada graf di ruang jawapan. Seterusnya lukis graf fungsi. Bagi fungsi Y sama dengan 15 tambah 2x tolak x kuasa 2. So macam mana kita nak sketch graf Okey, untuk soalan ni sebenarnya kertas graf telah diberilah. So cikgu sketch balik kat sini. Okey. So cikgu sketch mula kat sini Ni cikgu sketch saja Sepatutnya pelajar kena buat ikut ukuran yang betul lah. Okey, so cikgu sketch kat sini. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Okey, untuk paksi Y dia dah bagi kat sini 2 cm 2 unit. So bermakna 2 cm 2 unit lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So paling tinggi sekali 16 lah, sebab tinggi dekat sini dia dah bagi 15. Okey, kita plot yang pertama 0, 15. So 0, 15. So cikgu plot kat sini Okey, seterusnya 0.5 hingga 15.5. Okey, so 15.75 dekat atas ni lah. Okey, pelajar kena ikut ukuran yang betul lah. So yang ni cikgu just tunjuk kaedah. So 1 dengan 16. Okey, 2 dengan 15. Okey, 3 dengan 12. 3.5 kat tengah-tengah 9.75. So 7 dengan 4 dengan 7. So 4, 7 dekat sini. Dan seterusnya kita ada 5, 0 lah. So yang ni pelajar just plot sajalah. Okey, plot, pelajar cantumkan. Buat cantik-cantik pelajar Yang ni cikgu ni tak cantik ni sebab cikgu menggunakan laptop lah. Okey, so untuk soalan ni pelajar akan dapat 4 markah. So 4 markah ni datang daripada mana? Skala. Okey, 1 markah. Plot kita dapat 2 markah, dan smooth lah. Okey, smooth kita dapat 1 markah. Smooth ni cantik lah, cantik. Okey, so yang ni cikgu just tunjuk kaedah sajalah. Tapi pelajar kena lukis cantik-cantik Okey, so settle untuk soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, Syamimi dan Hanis pergi ke pasar raya membeli buah nenas dan jambu. Okey, Syamimi membeli 3 nenas dan 2 jambu. Okey, dengan harga RM9 So kita tulis 3 nenas. Okey, tambah dengan 2 jambu. Okey, dengan harga RM9. So sama dengan RM9 lah. Okey, Hanis membeli 4 biji
jambu dan 5 biji nenas. Okey, so kalau nenas kat depan, kita buat depan lah. So 5 nenas tambah dengan 4 biji jambu. So dengan harga RM16 lah. Okey, so settle dengan menggunakan kaedah metrik. So bila kaedah metrik, kita tak boleh guna kaedah lain. Okey, first kali dapat soalan macam ni, kita tekan calculator dululah untuk confirmkan jawapan. So mode equation, so ada 2 unknown, 2. So A1 dia adalah 3, B1 dia adalah 2, C1 dia RM9, A2 dia adalah 5, B2 dia adalah 4 dan C2 adalah 16. So pelajar akan dapat X2 Y1.5. Okey, ataupun kita buat pecahan. So 3/2. So X sama dengan 2. So dekat sini X sama dengan 2, Y sama dengan 3/2. So cikgu confirm lagi sekali, X2 Y 1.5 3.2 ataupun 1.5. Maksudnya X ni yang depan ni lah, ni adalah X, yang ni adalah Y. Maksudnya kat sini kalau kita tulis terus nenas dengan jambu. So nenas RM2, jambu RM1.5. Okey, menggunakan kaedah metrik. Okey, so kita tulis dulu bentuk. So 3, 2, 5, 4. Okey, nenas dan jambu sama dengan 9 dengan 16. Okey, so nenas dan jambu ni kita buat satu baris lah supaya lebih kemas. So 1 per. Okey, AD tolak BC, maksudnya 3 darab dengan 4. Okey, 3 darab dengan 4 tolak dengan 2 darab dengan 5. Okey, terbalikkan dia. So 4, 3. Kat sini kita tukar simbol dia. 5 jadi negatif 5 dan 2 jadi negatif 2. So hujung kita tulis balik. So dekat sini kita selesaikan dia. Okey, so 3 dan 4 12. 12 tolak 10, so kita dapat 2 lah. Okey, so kita salin balik. 4 negatif 2 negatif 5 3. So 9 16. Okey, jawapan akhir pelajar dah dapat tadi. N dengan J sama dengan N ni tadi 2, J ni 3/2. So last kali kita tulis N nenas sama dengan 2. So jambu J je lah, senang. Okey, J sama dengan 3/2 ataupun RM1.5. Okey, settle untuk soalan yang kedua. Mudah sangat-sangat. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga, soalan 8 lah. Okey, pada Januari 2020, Riza melabur sebanyak 3,500 unit saham dengan harga RM1.5. So dia beli saham dengan harga RM1.5. Okey, dalam akaun amanah saham mewah lah. Okey, pada penghujung Disember 2020, amanah saham mewah membayar dividen 6.5% lah. Okey, so kita kira dulu. Okey, so dia beli 3,500 unit darab dengan RM1.50. So berapa ni? Dia beli dengan harga ni. So boleh set balik. Okey, 3,500. Okey, didarabkan dengan 1.5. So dia beli dengan harga RM5250. 5250. Okey, pada hujung tahun dia dapat dividen 6.5%. So cikgu kira 0.5% didarabkan dengan 5250. So dia dapat dividen ni berapa ni? 6.5. So kenapa keluar simbol ni? 6.5
per 100. Okey, didarabkan dengan 5250. So dia dapat RM341.25. RM341.25. Okey, so sekarang ni interest dia. So total dia, kita totalkan dia. So berapa duit dia ada? So 5250 tambah dengan nilai ni lah. So tambah 5250. Jadi duit dia jadi 5591.25. Okey, ni duit dia, keuntungan yang dia dapat lah. Okey, termasuk dividen, duit dia beli termasuk dengan dividen. Okey, pada Januari 2021 Rizal menjual semua saham yang dimiliki. So sekarang ni dia jual pula saham yang dia ada tu dengan harga RM80. So hitung pulangan pelaburan. Okey, so kita tengok dekat sini. Unit yang dibeli tu 3,500. So dia jual dengan harga RM80. So kita kira 3500 darab dengan RM80. Okey, so dia jual dengan harga 6,300. Okey, soalan dia, hitung nilai pulangan pelaburan. So pulangan yang dia dapat, so sekarang ni dia jual dengan harga 6,300 ditolak dengan harga dia beli lah. So 5250. So berapa keuntungan yang dia dapat? So tolak dengan 5250. So dia dapat RM1,050. Okey, ni adalah keuntungan dia. Okey, betul So cikgu cek balik. So dekat sini dia beli dengan harga 3,500 darab dengan RM1.50. So dapat yang ni tambah yang ni dapat 559. Okey, seterusnya dia jual dan total dia untung banyak ni lah. Okey, so settle betul soalan ni. So keuntungan dia adalah RM1,050. Okey, so kita sambung pada soalan nombor 9. Soalan nombor 9 ni soalan persamaan linear serentak. So persamaan linear serentak macam ni, pelajar kalau dia tak tulis tidak dibenarkan menggunakan kaedah metrik, kita guna kaedah metrik lah. Okey, paling mudah. Tak pun kita guna kaedah penghapusan. So hari ni cikgu nak show, cikgu nak tunjuk cara penghapusan lah. Okey, so sekarang ni kita kena samakan unknown M tu lah. Okey, cikgu besarkan sikit. Maaf pelajar Okey, so nak samakan dia. So 2 dengan 5 ni paling sesuai 10 lah. Maksudnya 5 darab dengan 2, 2 darab dengan 5. Okey, so 5 ni darab dengan 2. So kita dapat 10M tolak dengan 5 didarab dengan 5. So negatif 25N sama dengan 5 darab 7. So 30, 35. So yang bawah pun sama, 2 darab 5, 10M. Okey, tambah dengan 2 darab 4. So 8N sama dengan 2. Okey, so settle. Okey, sebelum tu cikgu tekan kalkulator dulu untuk nanti cikgu kira dapat tak jawapan yang sama. Okey, so mod equation ada 2 unknown, kita salin balik. A1 2, B1 negatif 5, C1 ialah 7. Okey, A2 dia adalah 5, B2 dia adalah 4, C2 dia adalah 1. So kita akan dapat X1 Y negatif 1. X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1. X ni adalah M lah. So kita tulis balik M dan N. M, N. Okey, so ni jawapan yang dah ada. So kita kena selesaikan So cikgu selesaikan. Okey, so 10M dengan 10M, so kita tolak lah. So akan habis. So tolak dekat sini, tolak tambah jadi tolak. So tolak 25
N tolak 8N sama dengan, kat sini tolak, kat sini pun tolak, 35 tolak 2, so 33. So dekat sini negatif 33N sama dengan 33. So N sama dengan 33 bahagi negatif 33. So kita dapat negatif 1. So sama jawapan dia. Okey, so dekat sini pelajar akan dapat 3 markah lah. Okey, pelajar ada penggantian, ada kaedah dan ada jawapan. So satu lagi markah datang daripada mana? Datang daripada nilai M. So kita ambil yang mana mudah. Yang atas pun boleh, yang bawah pun boleh. Okey, kalau pelajar nak ambil yang bawah, so 5M tambah dengan 4, N ni negatif 1 sama dengan 1. 4 darab negatif 1, negatif 4 lah. Negatif 4 sama dengan 1. Okey, so negatif bawa pergi sebelah jadi positif lah. So 5M sama dengan M. So M sama dengan, kat sini 5. Okey, sebab 1 tambah 4 5 So 5 bagi dengan 5, so kita dapat 1. So 1 markah. Mudah sangat-sangat untuk soalan ni, nombor 9. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, soalan terakhir ni soalan penjelmaan. Okey, so kita tengok soalan. Rajah 4 menunjukkan 1 titik M pada satu satah kartis. So kita ada titik M kat sini. Okey, P tu translasi 2 negatif 4. So 2 ni adalah X, yang ni adalah Y lah. Kita tahu kalau positif ke kanan, kalau negatif ke bawah. Okey, so transformasi Q ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 1, 1. Okey, nyatakan koordinat titik M di bawah gabungan transformasi berikut. So dia tulis P kuasa 2. So cikgu besarkan kat sini lah. Okey, soalan yang pertama ni P kuasa 2 Okey, so bila P kuasa 2, cikgu buat kat sini. So titik M dia mesti lalu P yang pertama lah. Okey, P yang pertama 2 negatif 4. So 1 2. So negatif 4 1 2 3 4. So dia akan dapat jawapan 6 negatif 1. Okey, so dekat sini 1 markah. Dan seterusnya P yang kedua lah. P yang kedua maksudnya lagi sekali 1 2 1 2 3 4. So jawapan akhir dia 8 negatif 5. 1 markah. So 1 markah settle untuk soalan yang pertama. Okey, seterusnya soalan yang kedua PQ. So bila PQ kita cari Q dulu. Okey, Q ni apa dia? Transformasi Q ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 1, 1. So cikgu ambil titik kat sini. Cikgu padam dulu Okey, so jawapan tadi dah settle. So dia tulis dekat sini dia nak transformasi PQ. So kena cari Q dululah. Okey, titik M di bawah penjelmaan Q. Q ni ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 1, 1. Okey, so sekarang ni pusat 1, 1 kat mana? So sinilah. Okey, so putaran 90 darjah. So pelajar just ambil pembaris garis macam ni. Okey, dan seterusnya pelajar ambil pembaris, pelajar letak dekat sini, pelajar cari. Jadi 90 darjah. So kita kira 3 petak lah. So 1 2 3. So 1 2 3. So jawapan dia dekat sini lah. Okey, pelajar tak confirm, pelajar ambil jangka lukis, letak sini, calik sini. So jawapan dia kita dapat dekat sini 3 negatif 2 untuk Q. Lepas cari Q baru kita cari P. So P kita buat kat sini lah. Okey, P tu apa dia? Transformasi 2 negatif 4. So 1 2 1 2 3 4. So jawapan pelajar 5 negatif 6. So cikgu cek jawapan sekejap. Okey, so betul jawapan dia So settle 4 markah. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu 5 soalan. So untuk next cikgu akan sambung lagi 5 soalan.
Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Kepada yang belum like, boleh subscribe dan boleh komen. Okey, assalamualaikum.